Alhamdulillah, apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita bersua kembali untuk belajar bersama Ustazah Amira. Okey, mesti semua tertanya-tanya kan, hari ini nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar tentang akidah. Kita nak belajar tentang akidah. Sebelum kita masuk tajuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah nak ajak semua anak murid Ustazah kita baca doa iman. Pernah dengar tak doa iman ni? Tak apa. Kalau tak pernah dengar tak apa. Kalau dah pernah dengar, Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama kita baca doa iman ni. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Alhamdulillah, selesai pun kita baca doa iman. Masa kita baca doa iman tadi, ada disebut, Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Kenapa kita kena minta doa meninggal dalam beriman ni? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita pun tak tahu perakhiran kita macam mana. Boleh jadi sekarang kita baik, kita soleh, kita solehah, tapi kita tak tahu pengakhiran hidup kita macam mana. Sebab tu kena selalu minta doa, Ya Allah, matikan kami dalam iman, hidupkan kami dalam iman. Matikan kami dalam iman, Ya Allah. Apa maksud matikan kami dalam iman? Maksudnya matikan kami sebagai orang Islam dan orang yang tidak kufur. Apa maksud kufur ni? Sama ke macam perkataan kafir? Jadi hari ni kita nak belajar tentang kufur. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah kufur. Apa sebenarnya maksud kufur ni? Awak tahu tak? Kufur bermaksud tidak beriman dan tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman ni bukan setakat di bibir saja ataupun di hati saja. Contoh kita cakap, oh saya beriman kepada Allah. Bukan begitu. Beriman ni maksudnya ketaatan kita, tawakal kita kepada Allah, dan juga perbuatan kita, amalan zahir kita. Bila kita ada masalah, kita usaha dan kita yakin Allah akan bantu kita. Itu maksudnya beriman. Bukan sahaja di bibir, malah juga di hati dan dizahirkan dengan perbuatan kita. Dan kita juga mestilah percaya dan beriman. Percaya yang Rasulullah ni adalah Rasul yang terakhir, Rasul yang membawa risalah yang benar. Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang benar. Janganlah kita menjadi orang yang kufur. Hukum kufur ialah sesat. Hukum ini diambil daripada surah An-Nisa ayat 136. Okey, jika anak murid lihat pada muka surat 100 dalam buku teks, ada ayat An-Nisa, ada surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari kiamat, sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, para rasul dan juga hari akhirat, sesungguhnya dia telah jauh tersesat. Kufur kepada Allah ni macam mana? Macam Ustazah cakap tadi, maksudnya kita tak percaya dengan kuasa Allah, kita tak yakin dengan kuasa Allah. Dan kufur kepada Rasulullah ni maksudnya kita tak percayalah Nabi Muhammad tu membawa ajaran yang benar. Dan kita juga tidak percaya dengan malaikat. Itu juga adalah tanda-tanda
Orang yang kufur, tidak percaya dengan kewujudan malaikat, tidak percaya dengan hari akhirat pula macam mana? Contohnya awak tak percaya satu hari kita akan berkumpul di padang mahsyar, dan akan dihitung amalan kita. Kalau banyak pahala kita, kita akan masuk ke syurga. Kalau sedikit amalan kita, nerakalah jawabnya. Jadi kita kena percaya semua perkara ini. Memang perkara-perkara ini semuanya gaib, tapi ia adalah benar dan memang disebut di dalam Al-Quran. Kita sebagai orang Islam mesti percaya, wajib beriman. Kufur mempunyai dua bahagian. Kufur mempunyai dua bahagian. Yang pertama, kufur i'tiqad. Yang pertama, kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad bermaksud tidak percaya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak percaya, menafikan dan menolak ajaran Nabi Muhammad. Ini adalah kufur i'tiqad. Kita tengok bahagian kufur yang kedua, iaitu kufur amalan. Kufur amalan ni maksudnya menggunakan nikmat yang diberikan ke jalan yang salah dan berdosa. Kita ada duit, kita guna duit tu pergi berjudi, ataupun kita beli arak, minum arak. Kita tengok tubuh badan kita ni, Allah bagi kita banyak sangat nikmat. Tengok tubuh badan kita, kita ada tangan yang sempurna. Tangan ni boleh makan nasi. Kalau kita salah guna tangan ni, dia akan membuat kejahatan, kerosakan di muka bumi. Apa kejahatan? Contohnya kita melayari laman web yang lucah. Kita tengok video-video yang tidak sepatutnya. Itu pun kita tak menghargai nikmat yang Allah bagi. Kalau kita hargai mata kita, kita jaga, kita tak tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Tangan ni kita guna untuk buat kebaikan. Telinga ni kita guna untuk dengar majlis-majlis ilmu. Bibir ni kita guna untuk mengaji. Kita guna tasmid dengan ustazah. Bukannya kita guna bibir kita untuk mencarut, untuk mengutuk kawan, untuk marah ibu ayah. Jangan sesekali marah ibu ayah awak. Kemudian kaki kita, Allah bagi kaki. Gunalah kaki ni untuk buat kebaikan, pergi ke tempat-tempat yang baik. Allah juga bagi kita akal. Kita buat apa dengan akal kita ni? Kita fikir benda-benda yang baik, benda-benda yang positif. Kita tengok daun, kita ingat Allah. Hebatnya ciptaan Allah ni. Kita tengok laut, hebatnya ciptaan Allah ni. Kita boleh fikir, kita ada akal. Manusia ada akal, berbeza dengan binatang yang hanya mempunyai otak sahaja. Terusnya apa lagi contoh kufur amalan ni? Dah ada tubuh badan yang sihat, tak solat, main game, sampailah terlepas solat tak solat langsung, sampai umur 12, 13, 14, 15 tahun tak solat. Lepas tu juga orang-orang kaya yang diberi kekayaan yang sangat banyak, tapi dia sombong. Dia tak guna kekayaan dia, dia tak guna duit dia untuk buat kebaikan. Dia dapat harta yang banyak, dia dapat ilmunya hebat sampai dia jadi orang yang hebat, tapi dia sombong dengan orang, dia sombong dengan Allah. Itu juga contoh kufur amalan. Bila bercakap contoh kufur amalan ni, contoh macam saya cakap tadilah, dapat harta yang banyak tapi dia sombong dengan Allah, sombong dengan manusia. Ustazah teringat satu kisah dalam sejarah Islam kita ni. Nak dengar tak kisah ni? Jom kita dengar kisah sirah tentang seseorang yang berkaitan dengan kufur. Okey, sebelum kita dengar sirah ni, Ustazah nak pesan awak dengar cerita ni baik-baik, fokus, sebab Ustazah akan bagi kuis berdasarkan sirah ini. Ini mengenai seseorang yang bernama Qarun. Dalam bahasa Melayu pernah dengar kan, harta karun. Jadi ni pun berkaitan kisah Qarun dan harta karunnya. Qarun adalah seorang hartawan pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Qarun ni dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam.
Pada zaman Musa juga ada seorang pemerintah yang bernama Firaun. Kita tahu Firaun ni dia pun kufur juga. Sebab apa? Dia menolak ajaran Nabi Musa alaihi salam. Qarun ini dia seorang yang sangat soleh, sangat baik. Dia pengikut Nabi Musa ketika itu dan dia juga sangat-sangat miskin. Pada suatu hari Qarun pun datang jumpa Nabi Musa alaihi salam. Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakan dia. Doakan dia supaya dia dapat jadi orang yang kaya. Kenapa dia nak jadi kaya ni? Kenapa nak kaya sangat ni? Qarun cakap dia nak jadi kaya sebab dia nak bantu orang sekeliling dia dan dia nak fokus pada amal ibadah dia. Jadi baiklah niat dia untuk menjadi seorang yang kaya ini. Jadi Nabi Musa pun mendoakan Qarun. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, Allah izinkan Qarun ini menjadi seorang yang sangat kaya raya dan menjadi seorang yang sangat berjaya. Qarun bukan sahaja mendapat kekayaan, bahkan juga dia mendapat ilmu sehingga dia dilantik menjadi menteri waktu itu. Ada yang mengatakan Qarun ini menjadi orang kanan Firaun. Nak cerita tentang kekayaan Qarun ni, sampaikan dia ada ramai pelayan, dia ada ramai pengawal, unta dia pun banyak, haiwan ternakan dia pun banyak. Masya Allah, sangat-sangat banyak nikmat yang Allah bagi dekat dia, nikmat rezeki yang Allah bagi. Tapi sayang 1000 kali sayang, apa yang terjadi apabila Allah beri dia kekayaan, Allah beri dia ilmu sehingga dia menjadi sangat hebat, dia menjadi seorang yang lupa diri. Dia bukan je sombong dekat manusia, tapi dia pun sombong terhadap Allah juga. Dia suka mempamerkan kekayaan dia. Dan bagi Qarun, kekayaan dan ilmu yang dia dapat ketika itu bukan kerana Allah, bukan daripada Allah, tapi kerana dirinya sendiri. Bukan setakat itu saja, apabila dia dah kaya, dia mula menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dulu waktu dia miskin, dia sangat soleh, dia ikut ajaran Nabi Musa alaihi salam sehingga minta doa daripada Nabi Musa. Tapi bila dah kaya, dia lupa segala-galanya. Di zaman Qarun, Allah bagi apa? Allah bagi apa azab dekat Qarun? Sebabkan dia sombong tu. Allah bagi azab, Allah tenggelamkan Qarun dan semua harta dia ke dalam tanah. Tak ada sikit pun harta dia, yang tertinggal atas muka bumi ni. Semua masuk dalam tanah. Sekali dengan dia masuk dalam tanah. Hebat tak azab Allah. Ada satu hari Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengerjakan dan menunaikan zakat. Jadi Nabi Musa pun menghantarlah pengikut dia, salah seorang pengikutnya, untuk pergi kutip zakat dekat Qarun. Yelah, Qarun kan kaya. Zakat ni kita keluarkan apabila kita mampu untuk kita bantu orang susah. Kiranya Qarun ni dia berkemampuan, dia memang kaya raya. Jadi apabila Qarun dengar kena bayar zakat, kena keluarkan zakat, dia menjadi sangat marah. Dia tak mau keluar satu pun harta dia untuk orang lain. Dia nak harta tu untuk dia seorang je. Jadi dia pun marah dan dia menentang Nabi Musa alaihi salam disebabkan kesombongan, disebabkan sifat bakhil dan disebabkan dia lupa apa niat dia yang pertama, nak jadi kaya dulu. Sebab itulah Allah azab dia. Jadi begitulah kisah Qarun yang menjadi ibrah dalam kehidupan kita. Dan kisah Qarun ini sangat popular dalam kita punya sejarah Islam. Okey, baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jawab kuis yang Ustazah sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kelas esok.